Hai Cikgu Asya. Hai Syafiqa. Wow, Cikgu buat apa tu? Berwarna-warni lah. Cikgu sedang mewarna batik lukis. Oh, batik lukis? Ya, Fika. Wah, menariknya. Tapi kan Cikgu, dalam banyak-banyak warna tersebut, kenapa semua warna dia tak bercampur ataupun tak merepak Cikgu? Tertanya-tanya saya. Fika, sebelum kita mewarna, kita mesti melalui satu proses. Nama dia proses mencanting. Mencanting? Ya, proses mencanting ni menyebabkan warna yang bila kita warna ni kan, dia tidak merebak ke kawasan lain. Oh, macam tu. Wah, menarik. Dengan proses mencanting sahaja tak merepak semua warna dan tersusun cantik. Saya nak belajar lebih lanjut lah tentang mencanting ni, Cikgu. Boleh ke? Boleh, Fika. Lepas ni kita belajar. Okey, Cikgu. Jom. Saya nak sediakan bahan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi Selamat Mendengar Rendah pada hari ini bersama saya Syafiqa Farahin. Dan hari ini murid-murid semua, kita akan beri fokus kepada pendidikan khas bagi kemahiran kraf seni batik, dan kita akan beri fokus lagi mengenai seni lukis batik. Tadi dah dengar kan cikgu kita sebutkan apa perkataan tu? Mencanting. Jadi untuk tahu lebih lanjut, jom kita berkenalan dahulu dengan cikgu kita, iaitu Cikgu Asya. Hai Cikgu, Assalamualaikum. Salam. Wah, berbaju batik kan kita hari ni? Ya, ikut tema. Ikut tema, betul Cikgu. Sebelum kita mulakan Cikgu, saya juga ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Siti Zubaidah Ahmad dari SK Pendidikan Khas Kuantan Pahang. Hai Cikgu Zubaidah, sihat ke? Terbaik Cikgu. Baiklah, murid-murid semua dah bersedia ke nak mulakan pada hari ini? Kalau dah bersedia, kita jawab persoalan tadi. Apakah yang dimaksudkan dengan mencanting dan bagaimana proses mencanting tu dapat menghalang warna-warna daripada merebak? Cikgu Asya, macam mana tu? Okey, proses mencanting ni diambil dari perkataan canting. Canting? Canting tu ialah alat yang kita gunakan untuk mencedok lilin panas, melakar motif di atas permukaan kain. Wah, menariknya. Cikgu, tapi kan sebelum tu tajuk kita batik lukis. Jadi, apa maksud batik lukis tu Cikgu? Okey, sebab kita lukis menggunakan alat canting tu. Dipanggil batik lukis. Okey, ada tak paparan yang kita nak tunjukkan Cikgu? Ada sekejap ya. Jom kita tengok maksud batik lukis Cikgu. Hari ini kita belajar mencanting motif pada kain dengan lilin panas. Okey, lilin panas. Baiklah Cikgu, seterusnya. Cikgu akan perkenalkan dahulu peralatan untuk batik lukis. Okey, peralatan ni Cikgu. Yang seperti terdapat di depan saya ni ke Cikgu? Jom kita berkenalan dengan alatan dan peralatan yang terlibat dalam melukis batik. Cikgu, yang pertama apa dia? Yang pertama mesti ada dapur. Dapur? Dapur ni fungsi dia untuk kita letakkan periuk dan kita memanaskan campuran lilin. Oh, macam tu. Jadi kena ada sumber haba lah Cikgu? Betul. Okey, dapur sama ada nak guna elektrik, kita boleh gunakan juga dapur gas. Okey. Kita boleh gunakan juga dapur yang portable tu. Yang boleh bawa ke mana-mana ya, tu. Betul tu. Mudah. Okey, kemudian kita perlu ada periuk. Periuk? Okey, periuk ni untuk kita letakkan bahan-bahan campuran lilin kita lah. Okey. Baiklah Cikgu. Seterusnya Cikgu. Seterusnya yang wajib ada ialah canting lah. Inilah sebab alatnya. kita nak mencanting kan. Yang kita gunakan untuk cedok nanti lilin panas untuk melakar corak pada kain. Boleh tak Syafiqah tengok tu? Nak tengok macam mana rupa dia. Wah, macam ni rupa alat canting Cikgu. Ya, dia kepala dia ni adalah daripada tembaga. Okey, kemudian ni daripada buluh pemegang. Okey. Yang muncung dia pun daripada tembaga. Wah, jadi kalau kena panas pun bolehlah Cikgu, tak rosak. Ya, betul. Dan dia perlu muncung kecil ni untuk mencantikkan lagi ya. Dia muncung dia ni ada saiz. Ada saiz. Jadi bila kita lakar tu dia ikut pada saiz
muncung tu lah. Okey, baiklah cikgu, kita dah kenal alatan canting, periuk dan haba, sumber haba. Apa lagi cikgu yang terlibat? Okey, hari ini kita gunakan pemidang kayu untuk kita tegangkan nanti kain pada pemidang. Kalau tak tegang apa jadi cikgu? Okey, bila kita tak tegang, garisan cantingan kita tu dia jadi tak cantik. Dia tak ikut kualiti dia. Baiklah mungkin cikgu. dia bila melendut tu kan mungkin besar, bila tegang tu dia jadi halus balik. Okey, apa nama dia cikgu sebentar tadi? Pemidang. Okey, baiklah. Okey, seterusnya kita tengok staple gun. Tadi kita dah ada pemidang, kita perlu ada staple gun lah untuk kita meregangkan kain tu pada bingkai. Bingkai sebab pemidang. Dia kayu kan cikgu. Ya, jadi kena tekanan yang kuat nak masuk. Ya, betul Syafiqah. Okey cikgu. Okey, seterusnya cikgu perkenalkan juga bahan-bahan. Tanpa bahan tak bolehlah kita nak mencanting. Betul cikgu. Kan? Apakah itu? itu? Yang utama mesti ada lilin putih. Okey, lilin putih ni juga dipanggil parafin. Okey. Kemudian campuran dia adalah dama. Dama ni fungsi dia untuk menguatkan campuran lilin tu supaya tidak mudah patah. Okey. Seterusnya cikgu. Kita ada kain. Kain wajib lah. Kain putih? Kain putih. Okay. Kain putih ni sama ada daripada jenis kapas ataupun sutera. Kapas? Yang 100% kapas. 100% kapas? Ya, kerana betul. apa tu cikgu? Kalau bahan lain macam mana? Ya, sebab kalau bukan 100%, bila kita dah warna, kita cuci tu proses akhir, dia keluntur semua warna tu. Jadi perlulah menggunakan kain yang 100% kapas ataupun sutera. Okey cikgu, baiklah. Seterusnya, kita perlu gunakan tisu. Tisu ni saya koyakkan tisu dapur ni. Untuk nanti masa kita nak mencanting, Fika, fungsi dia macam ni. Kita kena letak canting pada tisu untuk kita lap. Untuk lap. Lap supaya tak tumpah lilin panas tu pada tangan kita. Untuk langkah keselamatan lah cikgu. Betul Fika. Jadi semasa proses ni memang kena sentiasa murid-murid berwaspada lah sebab menggunakan cairan lilin yang panas. Perlu diawasi oleh guru-guru di sekolah. Betul cikgu, kalau gunakan dapur api pun kena hati-hati. Ya, betul Fika. Okey cikgu, itu ke sahaja bahan yang kita ada pada hari ini? Ada lagi tak? Okey, inilah bahan-bahan dia untuk kita mencanting. Okey, dan saya pasti cikgu mesti ada nak uji saya kan? Dah kenalkan bahan, kegunaan dia. Ada tak kita nak buat sedikit aktiviti cikgu? Okey, sekarang ada bahan dengan alat kat depan cikgu. Ya. Boleh tak Fika ambil label? Okey. Cikgu sediakan untuk labelkan pada alat dan bahan. Boleh cikgu, saya dah nampak dah ni. Okey, yang pertama, yang paling penting ni, kalau tak ada ni, tak boleh canting. Namanya canting. Okey, Kak Syafiqah labelkan ya. Okey, yang bahan pertama dah dapat, canting. Alright. Okey, bagus, betul. Okey, seterusnya. Okey, kita guna yang kedua. Kat situ ada. Kita ada stapler gun. Okey, pilih yang mana? Tahu cikgu ni yang bunyi dia ketek tu. Ini dia. Menggunakan stapler gun ni pun kena hati-hati kan cikgu? Betul. Sebab dia mungkin jangan kita stapler kawan, kena stapler pada pemidang tadi. Ya, kemudian stapler gun ni perlu ada kekuatan tangan lah. Kita nak staple dekat kayu ni kan, kena hati-hati, nanti boleh tercedera. Betul cikgu. Sebut pasal pemidang ni, saya dah nampak dah. Tengok cikgu dah bagi jawapan. Betul. Okey, inilah dia pemidang kita. Nampak macam bingkai, tapi sebenarnya pemidang ni cikgu sebut tadi digunakan untuk meregangkan kain ya cikgu. Ya, betul Fika. Supaya cantik hasil batik kita. Okey, seterusnya cikgu, kita akan buat pula yang saya nampak kat sini, dapur. Ni kalau tak kenal tak tahulah. Dapur ni biasa kita nampak kan? Ya, betul. Kalau tak kenal tak pernah masuk dapur lah tu. Okey, seterusnya dapur ini kita labelkan sini. Okey, dan seterusnya periuk mesti ada, jangan dapur saja. Ya, wajib. Mesti ada periuk. Okey, ini dia. Seterusnya, okey, kain putih. Cari kat mana kain putih? Cikgu tak boleh ambilkan kan? Saya kena ambil sendiri. Okey, ini dia kain putih. Kalau putih ni senanglah nak nampak kan cikgu? Betul. Kalau ada warna lain susah sedikit. Okey, Kak Syafiqah pun dah labelkan. Sambil-sambil tu bolehlah murid-murid jawab sekali dengan Kak Syafiqah ya. Jangan tinggalkan Kak Syafiqah seseorang. Okey, seterusnya kita ada tisu putih yang ini.
Yang ini tisu ni kalau kat rumah kan saya guna banyak-banyak, mak saya marah tau. Jangan membazir. Ya, jangan membazir. Kalau boleh guna kain lap. Tapi untuk tujuan hari ini gunakan tisu putih kan cikgu? Ya, lebih mudah sebenarnya tisu. Betul. Cikgu, damar ni yang cikgu sebutkan tadi apa tu yang kena campur dengan campuran lilin. Campuran lilin ya. Okey. Tujuan ni nanti cikgu terangkan ya. Okey. Dan seterusnya yang terakhir Kak Syafiqah ada lilin putih yang cikgu sebutkan tadi, iaitu yang ini dicampurkan dengan damar untuk hasilkan cantingnya. Okey cikgu, boleh tak bagaimana dengan jawapan saya? Betul ke saya label semua ni? Memandangkan semua jawapan adalah betul dan sangat cemerlang. Wah. Apa kata kalau cikgu beri mata ganjaran untuk Syafiqah hari ini? Okey. Berapa tu cikgu? Okey Syafiqah. Markah penuh adalah 5. 5. Jadi Syafiqah boleh tampal 5 stiker pada kumpulan 1. Kalau macam tu saya boleh pilih warna yang saya nak lah cikgu. Ya, betul. Okey, baiklah. Sementara Kak Syafiqah menampal stiker yang banyak-banyak ni, kita akan berehat sebentar ya murid-murid. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di slot menengah rendah. Didik TV KPM. Hai murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas menengah rendah pada hari ini. Kita belajar mengenai kemahiran kraf seni batik bagi kefungsian rendah. Dan hari ini kita bersama Cikgu Asia untuk mengajar kita bagaimana mencanting batik lukis. Baiklah, untuk segmen kali ini, kalau murid-murid lihat Kak Syafiqah pakai baju pun bermotif batik. Cikgu Asia pun pakai baju motif batik. Tapi ada yang lebih mendalam daripada itu kan cikgu? Betul. Apakah motif-motif yang terlibat dalam seni batik ni cikgu? Okey, ada 3 kategori untuk motif. Okey. Yang pertama flora, yang kedua fauna dan juga geometri. Okey, 3 ya cikgu. Sekarang cikgu perkenalkan motif flora. Okey, dia adalah unsur yang menjadi motif batik seperti bunga, daun, ranting, putik dan kuntung bunga. Ni saya tahu cikgu. Baju cikgu tu motif flora, betul? Bijak Fika. Ada bunga. Betul. Okey, seterusnya motif fauna. Motif fauna ni mesti Fika pun tahu kan? Berdasarkan gambar. Okey, unsur fauna terdiri daripada motif burung, kupu-kupu, serangga dan siput. Okey, seterusnya motif geometri. Motif geometri ni motif daripada bentuk geometri yang disusun dengan pelbagai cara. Baiklah cikgu. Okey, tapi kan cikgu, antara 3 motif ni bagaimana kita nak hasilkan motif tersebut? Adakah kita perlu membayangkan sahaja atau kita kena ada rujukan cikgu? Okey, sebenarnya kita mesti buat rujukan lah. Sama ada kita nak pilih motif flora, fauna, geometri ataupun kita nak menggabungkan ketiga-tiga motif tersebut. Jadi kita ada seni lain yang kita rujuk lah. Betul Fika. Okey cikgu, seterusnya apa lagi kita nak belajar? Okey, hari ini memandangkan cikgu dah sebut tadi tiga-tiga unsur motif. Boleh tak Fika labelkan dulu? Okey. Motif-motif batik yang cikgu terangkan tadi. Boleh cikgu. Okey, yang di sini ya cikgu. Yang pertama, yang ini macam baju cikgu, motif flora. Betul Fika. Sebab Fika, unsur bunga. depan tu ada label lah. Ya. Okey. Flora ni adalah unsur tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Yang sangat popular. Wah, di Malaysia. Kan? Sebab manis kelihatan kalau pakai kan, ada bunga, ada daun-daun, ranting-ranting. Okey nampak cikgu. segar kan? Betul. Okey, kemudian kita label dengan unsur fauna. Okey. Ni cikgu sebutkan unsur yang ada serangga. Jadi, ia adalah unsur motif fauna. Dan cikgu yang terakhir. Okey, yang ini saya tahu sebab sama macam baju saya. Menggunakan garisan dan corak-corak. Jadi, ini adalah motif geometri. Banyak
Fika berjaya melengkapkan tiga label motif batik yang cikgu sebutkan tadi. Okey. Jadi kita rujuk pada carta ganjaran kita. Okey, dapat ke ganjarannya cikgu? Berapa memadamkan tu? semua jawapan adalah betul. Okey. Jadi 5 label lah. 5. Wah, 5 pelekat yang Kak Syafiqah dapat di sini. Okey cikgu, bila sebutkan tentang motif ni, hari ini kita nak beri fokus kepada mana satu motif antara tiga-tiganya? Okey, selepas ini kita akan buat proses menyurai. Iaitu kita kena menyurai di atas kain sebelum proses mencanting lah. Okey. Cikgu telah pilih 2, iaitu yang pertama flora dan yang kedua fauna. Okey. Jadi inilah dia yang di mana kita perlu sediakan yang cikgu sebutkan tadi, pemidang, kain putih dan juga canting. Tapi kan cikgu, yang saya tertanya-tanya kat sini, yang cikgu sebutkan motif tu, bagaimana kita nak buat motif ni ada di kain putih ini? Okey, nanti cikgu akan tunjukkan. Okey, yang ini motif yang telah cikgu pilih. Boleh Fika tengok motif apa di tengah-tengah? Okey, nampak macam rama-rama cikgu. Jadi motif fauna. Di bahagian latar belakang? Latar belakang ni macam daun-daun. Motif? Jadi motif flora. Betul. Okey, cara dia ialah ambil motif ini. Okay, kita dah sediakan pemidang tadi kan, kita dah tegangkan dengan kain putih. Betul cikgu. Okey. Kemudian kita masukkan dekat belakang ni. Dan kita tekan untuk menampakkan garisan-garisan motif itu. Macam ni lah dia. Jadi mudahlah untuk kita buat proses menyurai. Okey. Baiklah. Untuk proses ini mudah saja. Memandangkan cikgu dah siapkan. Okey. Fika pun ada satu, cikgu ada satu. Ya. Ambil pensel. Dan kita terus tekap surih ni. Okey. Kita terus surih mengikut gambar motif gabungan flora dan juga fauna ya cikgu. Ya Fika, boleh? Boleh cikgu. Jadi kat sini cikgu kita gunakan pensel. Maksudnya kalau salah tu bolehlah padamkan cikgu. Boleh, tak ada masalah. Okey, pensel yang cikgu pilih adalah pensel 6B. Okey. Okey, boleh juga guna pensel warna. Ataupun pensel 4B, 5B yang lain. Okey, pensel-pensel ini dipilih sebab dia larut air. Jadi semasa proses mencuci nanti tak adalah kesan garisan tu. Jadi bila kena air je terus hilang. Ya, betul. Kemudian jangan tekan terlampau kuatlah. Okey. Nanti nampak kesan-kesan pensel tu kan? Jangan tekan terlalu kuat. Saya dah tekan terlalu kuat ni cikgu. Tak apa, semangat. Jadi saya akan tekan secara sederhana ya. Kalau kita tekan terlampau lembut tak nampak pula garisan masa nak canting nanti. Betul. Kalau Fika tengok motif fauna kita, ada juga unsur-unsur geometrik dekat situ. Garisan, ada ya cikgu. Kan? Garisan, lengkungan. Betul cikgu. Nampak bentuk. Tapi kan cikgu, bila kita sebutkan mengenai unsur geometri ni, perlukah kita gunakan pembaris cikgu? Ya, sebenarnya geometrik tu tak adalah sampai nak guna pembaris Fika. Dia lebih kepada gabungan pelbagai. Maksudnya garisan, bulatan, segitiga, segi empat. Baiklah cikgu. Jadi murid-murid di rumah yang sedang menontonnya, pastikan dapatkan kain putih. Nak tampalkan kain putih pada pemidang tu, gunakan stapler gun dengan cara berhati-hati. Kalau rasanya susah, minta bantuan ibu bapa kan cikgu? Betul. Okey, kalau di sekolah mesti dibimbing oleh guru lah. Sepatutnya. Ya. Okey cikgu, saya dah nak hampir siap ni. Wah, cepat ni. Tapi kan cikgu, saya rasa kalau saya nak buat corak lain, contoh ni saya nak tambah satu lagi daun pun boleh kan cikgu? Boleh, tak ada masalah. Dia mengikut kreativiti masing-masing. Sebab batik lukis ni dia mengikut kreativiti idea tersendirilah. Sebab tu bila kita nak buat lagi sekali, dia tak sama dah. Betul kan? Cikgu. Kadang-kadang juga kalau kita lihat coraknya ada repetasi kan cikgu, dia ulang. Tapi ada corak yang begitu unik. Tak ada unsur pengulangan. Betul ke cikgu saya sebutkan ni? Betul. Sebab kalau ada unsur ulangan tu, maksudnya nilai dia jadi rendah sedikit sebab dia boleh ditiru berulang kali. Kalau kita satu je eksklusif tu, satu corak
Contohnya dia akan harga lebih mahal lah kan batik tu. Oh, faham sebab contohnya cikgu. cikgu seorang je yang pakai. Betul Jadi eksklusif. lah. Dengan Kan? baju juga kita pun pilih kalau dia unik dan dibuat macam dalam satu set sahaja, mungkin menjadi permintaan lagi tinggi lah. Betul. Okey. Sebab tu batik ni dia jadi hasil yang eksklusif kan. Betul cikgu. Okey, cikgu dah siap. Cikgu Wah, dah siap. laju ni, saya hampir siap. Cikgu, inilah proses yang pertama ya, Ya. sebelum kita mencanting. Betul Fika. Sebelum mencanting mesti ada motif yang dilakarkan pada kain putih. Barulah boleh kita mencanting. Jadi kan cikgu, seterusnya selepas ini kita terus boleh mencanting atau ada langkah sebelum itu? Terus mencanting. Boleh terus. Pastikan kita cairkan lilin tu dululah. Jadi sementara lukis ni boleh cairkan dulu ke kalau ikutkan kita buat di rumah atau di sekolah lah ya cikgu? Boleh. Tapi pastikanlah mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa mencairkan lilin. Sebab lilin tu panas. Jadi perlu diawasi oleh ibu bapa jika di rumah. Dan pastikan mendapat bimbingan daripada guru lah jika murid berada di sekolah. Okey, baiklah cikgu. Pesanan sedikit daripada Cikgu Asia ya. Cikgu, kalau macam tu kan, kalau saya inspirasi baju saya ni saya nak buat balik pun boleh kan cikgu? Boleh, tak ada masalah. Ikut kreativiti sebenarnya. Betul, sebab seni ni subjektif. Okey cikgu, saya dah nak siap cikgu. Lagi Cepat, 10 saat. Okey. Okey cikgu, jom saya lihatkan pada kawan-kawan kita di rumah. Ini dia saya punya. Dah siap. Wah, cantik tak? Cantik kan? Okey. Kalau macam tu kan cikgu, boleh tak saya dapat lagi pelekat ataupun bintang saya? Boleh ke cikgu? Boleh, tambahlah kat situ. Cikgu bagi. Berapa tu cikgu? Berapa Fika nak? Alah, cikgu lah yang kena tentukan. Tambah lagi 2. 2? Boleh. Okey, boleh cikgu. Nanti saya minta banyak lagi tau. Okey, baiklah murid-murid yang sedang menonton, jangan ke mana-mana. Selepas ni kita akan buat banyak lagi aktiviti. Tapi nak tahu apa? Nantikan ia, kita akan kembali selepas ini di Slap Menengah Rendah. Didik TV KPM. Hai murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas menengah rendah hari ini. Kita belajar mengenai pendidikan khas kemahiran kraft seni batik bagi melukis batik lukis. Jadi kali ini yang anda semua tertunggu-tunggu ya, kita akan canting batik. Betul tak cikgu? Betul Fika. Dan murid-murid berkeperluan pendidikan khas, jom kita sama-sama sediakan bahan yang kita sudah pun sebut dan kita mulakan proses canting ni. Cikgu, terlebih dahulu kita akan memakai apron ya cikgu? Ya, apron ni adalah salah satu pakaian keselamatan semasa proses mencanting lah. Okey, bagi murid-murid berkeperluan khas yang macam ada masalah pernafasan, perlu pakai pelitup muka. Okey, jadi mengelakkan sebab ada sedikit bau ya daripada lilin ya. Ya, campuran lilin dan dama tadi. Okey, baiklah cikgu. Jadi, apa lagi yang kita perlu pakai selain apron, selain pelitup muka, ada lagi tak? Mungkin kita perlu berhati-hati ya sebab menggunakan sumber haba, lilin pun panas kan cikgu? Betul. Okey cikgu, jom kita mulakan proses pertama. Okey, proses kita adalah proses mencanting di atas kain putih. Okey, yang di depan cikgu ni dah ada siap yang kita lakar tadi. Okey. Surih ni. Surih tadi, yang ini. Kemudian kita perlu ada alat canting. Ya. Yang wajib lah sebab nama dia batik lukis. Betul cikgu. Okey. Kemudian kita ada tisu. Kita boleh juga guna kain perca sebenarnya. Oh, kain perca pun boleh. Tisu pun boleh, tisu pun boleh. Yang tak digunakan lagi. Ya, betul. Jadi kita letak macam ni ya. Okey. Buat tebal supaya pastikan tidak terkena tangan lah. Okey. Kemudian ini alat canting kita. Hari ini cikgu guna saiz M. Saiz M ya cikgu? Ya. Okey. Kemudian cedok. Cedok semua berhati-hati sebab lilin ni panas. Sebab bahaya kalau tidak fokus ataupun tidak teliti, boleh terkena kepada tangan kita. Okey. Yang ini mesti
dibimbing oleh guru jika di sekolah, dan ibu bapa mesti awasi anak-anak semasa di rumah. Betul ni cikgu. Kalau di dalam kelas juga jangan berebut-rebut. Kena ambil giliran untuk satu-satu ambil. Jangan berebut, nanti boleh berlaku kemalangan. Betul. Okey, tengok cikgu Syeduk ni. Kemudian lebihan dia tu, kita kena macam sapu-sapu dekat tepi periuk ni. Okey. Kemudian baru kita terus angkat, letak dekat tisu dan tekap. Oh, tekap terus? Pastikan tekap supaya tidak ada lilin nanti menitik pada kita punya pemidang lah, pada kain tu. Okey, kemudian terus tahan nafas. Tahan nafas, okey. Okey. Bersedia? Sekarang cikgu buat dulu garisan di bawah ni. Jadi untuk membuat ujian sama ada garisan ni dah okey ke belum. Oh, boleh buat garisan sebagai menguji. Ya, betul. Okey, kemudian bismillah, kita mulakan ya. Okey. Okey, tengok ni. Okey. Wah. Tutup garisan. Kena laju sikit. Satu nafas ni cikgu. Takut bergerak kan? Ya, betul. Dan saya perhatikan di sini kan cikgu, kalau lilinnya diletakkan terlalu awal, apakah yang akan terjadi cikgu? Itulah, kalau lilin kita masih sejuk lah terlalu awal, nanti dia tidak dapat ni. Macam tidak boleh macam ni nampak ni kekemasan dia kat situ. Okey, macam tu cikgu. Cikgu pun dah mulakan, saya pun akan mulakan jugalah. Okey, pastikan lepas kita canting, cedok lebihan tu masukkan ke dalam periuk semula. Oh, selepas mencanting, cedokkan kembali. Okey. Kalau lilin tu dah sejuk, kita cedok dan kita cedok balik lilin panas, sambung mencanting balik. Okey, jadi lilin perlu panas lah. Okey. Okey cikgu, saya akan berhati-hati. Dan cikgu sebutkan tadi, kita kena lap-lap sikit kat sini. Di periuk ni, kemudian terus tekap dekat tisu kita. Macam ni. Lepas tu teruslah kita canting. Okey. Tadi cikgu sebutkan boleh menguji ya kat sini. Buat ujian dulu. Alamak, tak lurus garisan saya. Boleh kot cikgu? Boleh. Boleh kot. Okey, saya cuba ya. Okey, cuba cikgu tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kena buat laju-laju Ya. Kalau tak, dia punya lilin dia akan sentiasa mengalir kan cikgu? Betul. Yang Agak ni jangan kena berhati-hati tau. Ya. Sebab panas kan, lilin panas. Betul. Dan cikgu, kalau saya mungkin rasa dia punya lilinnya agak sedikit tebal, boleh ke saya berhenti sekejap? Boleh. Lepas tu cedok balik lebihan tu. Jangan lupa. Cedok balik. Nanti terkena tangan ataupun boleh kotorkan kawasan sekitaran kita. Okey cikgu, baiklah. Macam ni kalau panas, cikgu akan tahan dulu sekejap. Tahan bagi dulu. Bagi dia turun sikit suhu dia. Dan baru cikgu sambung. Okey. Maksudnya di situ cikgu, kalau terlalu panas, apa akan jadi pada kain putih kita? Ya, bukan. Garisan tu jadi terlampau besar. Macam saya buat ni lah. Agak tebal. Ya. Ni antara mungkin kalau kita ada buat kesilapan sebegini, cikgu boleh perbaiki dengan menunggu lilin kita sedikit sejuk. Kalau terlalu panas, terlalu awal, akan jadi tebal macam ni ya rakan-rakan. Okey. Okey. Sambung. Okey, sekarang cikgu nak terangkan sedikitlah peraturan keselamatan diri semasa kita proses mencanting ni. Okey cikgu. Okey. Biasanya di setiap bengkel di sekolah, kelas-kelas batik di sekolah, ada peraturan yang mesti murid patuhi. Okey, peraturan tu yang pertama yang Fika sebut tadilah, pakai apron. Okey, kalau mesti pakai kasut di dalam bengkel. Kemudian baju, kalau boleh jangan terlampau labuh supaya masa kita cedok tu tak adalah lengan baju kita terkena kan pada lilin tu. Okey. Okey, kemudian kalau yang rambut ni, kalau macam Fika kan kemas, dan kalau pakai tudung macam cikgu ni, tutupkan ikat dia kemas lah, masukkan dengan apron ni, dalam apron ni. Okey. Okey, seterusnya yang penting jangan bermain, bergurau-gurau senda semasa proses mencanting. Sebab kan panas, lilin panas, canting pun jadi panas alat canting ni. Okey, kemudian mestilah berhati-hati dan sentiasa maksudnya cikgu berhati-hati tu maksudnya peka, teliti semasa menjalankan proses mencanting. Okey, selepas proses mencanting ni, murid-murid mesti cuci tangan dengan sabun. Kan maksudnya semua aktiviti di bengkel yang menggunakan bahan-bahan kimia ni wajib cuci tangan. Okey, jika berlaku kemalangan mesti maklumkan kepada guru dengan segera. Okey?
Okey, cikgu. Boleh, Fika? Baiklah, saya ambil maklum mengenai langkah keselamatan tu cikgu. Tapi bila sebut mengenai bagaimana kita nak dapatkan cantingan yang cantik, kalau contohnya saya ingin melompat cikgu. Bila kita katakan dari sini ke sini, dia perlukan kita angkat sedikit kan? Macam mana kita nak pastikan supaya dia tak terlalu ada pertumpahan lilin ke? Okey, yang itu kerana teknik dia ialah sentiasa ada tisu di tangan kita. Okey, kita tekap macam ni supaya tak lebihan lilin tu jatuh menitik. Maksudnya bila Fika nak sambung ke motif yang lain, seterusnya angkat dan tekap balik. Oh, tekap balik. Okey, cikgu tunjukkan ya. Boleh cikgu. Sebabnya saya nampak di situ bila dah habis sambungan garisan tu dia ni ada. Dah habis. Cikgu angkat dan sapu balik pada tisu tadi. Sapu balik. Ya. Kemudian kita terus sambung balik kat sini. Tapi kan cikgu, kalau kita ada silap langkah lah katakan, kalau tersalah buat nak padam tak boleh kan cikgu? Dia memang tak boleh padam lah sebab kita dah canting. Cuma cara dia ialah kain ni kita kena rebus semula. Oh, rebus? Kita rebus semula, hilanglah kesan lilin tu dan buatlah balik daripada awal tadi. Boleh rebus cikgu. Ya, Jangan betul. kita pergi basah ke basuh. Tak perlu, rebus je cikgu. Ya, rebus balik. Okey, baiklah cikgu. Jom kita teruskan. Mudah sangat. Saya dah nak siap cedok ni. Ni hati-hati macam tadi. Lap kat sini terus ke tisu. Okey. Ini pun kena lap juga supaya tak menitik. Oh, supaya tak menitik. Okey cikgu, baiklah. Okey. Dia kena laju, Fika. Saya perasan memang macam tu. Dan kalau saya tak tunggu terlalu cukup lama, dia akan menjadi sedikit tebal garisan cantingnya. Itu maksudnya lilin tu sangat panas. Sangat panas, ya? Dia kena tunggu sekejap. Okey, cikgu. Tengok ni cikgu buat. Itu cikgu kesat balik dekat tisu dan cikgu sambung. Okey. Ada tekniknya ya, cikgu? Ya. Walaupun seni ni dia subjektif tapi mesti ada teknik nak buat kan cikgu? Jangan tergesa-gesa, jangan gelojoh, kena ada kesabaran. Yang penting kena sentiasa amalkan langkah-langkah keselamatan semasa proses mencanting. Okey, baiklah cikgu. Okey. Lap sikit boleh Fika? dan terus tekak. Boleh cikgu, saya cuba dengan lebih kesabaran. Sebab bila saya ada kesabaran, lebih canting ni. Okey. Baiklah. Kalau Fika ada soalan boleh tanya terus pada cikgu. Ya cikgu, sebenarnya banyak soalan saya nak tanya cikgu. Antaranya termasuklah kalau contohnya ada murid yang macam dia tidak tahu sebenarnya sukatan untuk damar ya cikgu namanya. Damar dan juga campuran lilin. Itu selalunya guru yang akan bantu kita ya. Okey, biasanya formula dia ialah 60% lilin putih, 40% damar. Tapi sekarang dah ada jual yang siap tau campuran lilin tu. Oh ya, dah ada yang mudah. siap. Ya. Oh, dalam Proses bentuk campur. ketulan ya cikgu. Ketulan. Okey, jadi perlukan panas sahajalah cairkannya. Betul. Tadi saya dengar cikgu ada sebutkan juga kalau lilin ni kita pastikan dia sedikit jernih. Kalau dia ada warna yang agak pekat tu maksudnya tak cukup panas ya cikgu? Maksudnya dia dah menjadi semakin sejuk. Okey. Cikgu, saya hampir siap. Bermacam-macam saiz sebenarnya tak ini. Tak sabar cikgu nak tengok hasil Fika. Cikgu, saiz cantik yang kita gunakan ini saiz medium kan cikgu? Saiz medium sesuai untuk kain kapas. Kain kapas. Dia sebenarnya canting ni ada pelbagai saiz mengikut jenis-jenis kain lah. Kalau saiz S tu biasa untuk kain sutera dan motif-motif yang halus. Okey. Kalau M yang sesuai untuk kain kapas. Kalau L ni kain yang tebal. Oh, kain yang tebal. Tebal macam linen. Kain tebal tu berlaju kan. Wah, linen ni cikgu. Linen pun biasa boleh ni digunakan untuk seni batik lukis ya. Okey cikgu. Murid-murid di rumah bagaimana? Kalau contohnya ada tersilap langkah ataupun tertebal sedikit, nak cantikkan lagi boleh saja rebus balik kita punya kain putih kan cikgu? Betul, hati-hati Fika. Itulah dia. Kan? Cikgu dah siap. Tangan saya menggigil sedikit cikgu. Tak apa, slow-slow. Jangan laju-laju terkejar-kejar, bahaya. Sebab lilinnya panas.
Jadi kena sentiasa lap pada tisu kita. Pastikan tisu ni sentiasa ada. Kalau sudah penuh dengan linen, gantikan ia. Okey cikgu, sebenarnya kan batik ni kalau kita lihat sentiasa motifnya, tak kiralah flora, fauna ataupun geometri ke, banyak dipraktikkan dan digunakan di Malaysia kan, bukan sahaja untuk baju tetapi untuk beg sebagai corak tradisional. Dan bila kita sebutkan corak tradisional ni, perlulah dipupuk dan sentiasa dilakukan dan mendapat sokongan daripada rakyat kita supaya kita sentiasa mengekalkan seni tradisi batik ni kan cikgu? Betul. Okey cikgu, saya dah siap. Okey, cikgu dah siap. Cikgu tengah buat finishing, cik. Wah, finishing ya? Kekemasan. Betul lah cikgu. Okey, kenapa cikgu buat kekemasan ni? Kenapa tu cikgu? Okey, dia macam yang cikgu sebut mula tadi. Dia bila kita warna tu, dia tak adalah keluar dari kawasan ni. Okey. Macam orang kata ada bingkai lah kan? Penghalang. Dia macam penghalang. Campuran lilin tu dia menghalang warna-warna keluar daripada motif tu. Okey. Cikgu tak sabar nak tengok Fika. Cikgu dah siap. Wah, tapi saya tak ada bingkai lah. Saya tak sempat. Baru belajar tadi. Bagaimana cikgu? Okey tak saya buat ni? Okey. Cuma mungkin pertama kali kan Fika. Dan murid-murid boleh tengok bila kita pertama kali tu dia macam lilin tu terlampau panas, dia jadi besar, kembang. Betul cikgu. Okey. Tahniah cikgu ucapkan sebab Fika berjaya menyiapkan. Okey, boleh. Nanti saya perbaiki lagi lah ya cikgu. Betul. Sebab setiap kali proses-proses mencanting ni memang kena sentiasa buat latihan. Dan yang penting keselamatan jangan dilupakan. Betul cikgu. Dan kali ini mungkin banyak lagi yang kita nak tahu mengenai mungkin apa yang menyebabkan sesuatu batik lukis itu menjadi yang baik ataupun rosak kan cikgu. Tapi sebelum itu kita akan berehat sebentar kan cikgu. Dan kembali selepas ini dengan macam-macam lagi aktiviti mengenai batik lukis. Jumpa anda kejap lagi. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas kali ini bagi segmen bagi mata pelajaran pendidikan khas kemahiran seni batik. Kita akan membuat sedikit aktiviti pengukuhan bersama Cikgu Asya. Sebab macam-macam kita dah belajar kan. Jadi kali ini kita nak uji minda murid-murid semua bagaimana kefahaman kita mengenai batik lukis dan seni canting. Okey cikgu, apakah soalan pertama kita pada kali ini cikgu? Okey, macam mana Fika puas hati? Puas hati tu mungkin ada kekurangan sedikit sebab saya buat seni batik lukis saya ni mungkin saya nak perbaiki lagi. Tapi dari segi kefahaman saya rasa okey. Okey, cikgu tengok setakat ni pun okey. Okey, sebelum itu cikgu ada beberapa soalan untuk menguji kefahaman murid-murid di rumah dan juga Fika. Boleh cikgu. Sama-sama jawab ya. Okey cikgu, soalan pertama kita. Soalan pertama yang kita dah belajar tadi, apakah 3 motif batik yang kita pelajari hari ini? Okey cikgu, ada 3 yang cikgu sebutkan. Yang pertama, flora yang berasaskan atau mempunyai unsur-unsur tumbuhan ataupun ranting, daun, bunga. Yang kedua cikgu, motif fauna yang menggunakan unsur serangga, contohnya macam rama-rama. Dan yang ketiga tu saya ingat sebab baju saya, motif geometri. Betul. Betul ke cikgu? Betul. Okey, motif flora, fauna dan juga geometri. Okey cikgu, dapat keganjaran. Okey, cepat kita tampal label stiker kita. Berapa cikgu? 1. Okey cikgu, baiklah. Nak lagi soalan, nak lagi plekat cikgu. Soalan seterusnya. Apakah nama alat yang kita gunakan semasa proses mencanting tadi? Alat ya cikgu. Alat yang kita gunakan untuk canting adalah canting.
Betul. Dapat lagi. Dapat lagi stiker. Okey. Satu lagi stiker. Wah, terima kasih cikgu. Okey cikgu. Sekarang ini kan cikgu, kita ada lagi tak soalan yang cikgu nak tanya saya? Okey, semasa Fika mencanting tadi. Apa perasaan Fika semasa lilin tu cair dan sangat panas? Saya berasa sedikit takut dan juga berhati-hati kerana saya takutlah sebab lilin tu panas, takut berlaku kemalangan. Ya, betul tu. Murid-muridnya pastikan kita kena kawal lilin panas tu supaya lebih berhati-hati, tidak terkena tangan dan juga boleh mendatangkan kecederaan. Okey? Okey cikgu, baiklah. Bila kita sebutkan mengenai batik lukis yang memerlukan seni canting ni kan cikgu, saya terfikir-fikir sebab yang saya buatkan macam tak sempurna. Ada ke perbezaan antara batik yang rosak ataupun batik yang baik? Okey, batik lukis ni ada dua. Iaitu kita boleh lihat ya hasil cantingan yang baik dan juga cantingan yang rosak. Okey, sebenarnya bila kita selalu berlatih, selalu buat proses mencanting, pasti hasil cantingan kita bertambah baik. Okey cikgu. Okey, di depan cikgu ni ada dua contoh cantingan. Yang di sebelah kanan ini dikategorikan sebagai cantingan yang baiklah. Maksudnya cantingan dia lurus, tidak terputus-putus ataupun ada tumpukan lebihan lilin tadi. Oh, cantik dah cikgu. Dan warnanya pun tak berlanggar. Warna dia tak meresap, tak merebak ke bahagian lain. Okey, cuba perhatikan di sebelah yang bahagian rosak ni. Kenapa cikgu sebut rosak? Kerana yang pertama tadi lilin tu terlampau panas. Oh, terlampau panas. Tak dia jadi tebal. Ya. Kemudian yang sebelah ni lilin terlampau sejuk. Okey, bila kita sentuh dia ada macam timbul. Oh, dia timbul. Yang sejuk. Oh, kalau macam tu saya punya ada yang rosak cikgu. Okey, cikgu akan buat sedikit ujian. Fika pun boleh buat ujian juga. Okey. Boleh ambil warna merah. Ini bagi canting yang sejuk ya cikgu? Ya, sejuk. Kita nak tengok kenapa kita kata cantingan tu rosak. Oh. Okey, Fika boleh perhatikan ya. Warna dia telah merebak dan keluar daripada motif. Itu sebab itu kita kena sentiasa pastikan cantingan kita mengikut suhu kepanasan lilin cair tu yang betul lah. Okey cikgu, saya cuba juga ya. Kemudian bila kita mencanting, Fika jangan lupa kalau ada yang sambungan ni kita kena sambung. Kalau kita tak sambung, dia akan terkeluar juga. Oh, betul lah cikgu. Saya pun dapat lihat sendiri bila saya cuba mewarna yang mempunyai lilin yang timbul-timbul ni yang cikgu sebutkan tak sejuk. Cukup panas tu dah sejuk, dia akan keluar daripada garisan kita. Betul, tengok. Dah jadi tak cantik cikgu. Okey. Jadi kualiti dia berbeza. Betul cikgu. Jadi jika hendak contohnya kita nak menjual hasil batik lukis kita, jika kualiti kita yang berbeza ni, harga dia menjadi semakin murah lah, semakin rendah. Nampak dia tak terlalu kemas kan cikgu? Ya, betul tu. Okey, tadi cikgu sebutkan kalau terlalu panas pula dia akan jadi tebal. Ya, tebal. Contoh yang Fika pun tadi yang panas ni. Yang itu. Yang ada rama-rama ni dah jadi bentuk rama-rama terus lilin kita. Jadi dia tak dapat ikut pada garisan motif tu kan yang kita telah suri tadi. Itu jadi maksudnya bila mewarna nanti dia terus jadi putih semua. Oh, jadi putih. Okey, kita cuba ya cikgu. Tapi sementara itu kan cikgu, saya nak tanya juga cikgu, kalau kita dah siap mewarna batik ni sepadan canting, sepadan lukis, macam mana kita nak jaga supaya kalau kena basah pun tak akan rosak batik kita cikgu? Itu semasa proses kekemasan akhir, kita perlu matikan warna dia. Matikan warna. Ya. Macam sekarang belum matikan warna, kalau letak air dia akan bercapuk. Contoh kat sini cikgu buat kan. Nanti dia boleh tak kemas lah. Macam bercapuk macam ni. Berbelak-belak. Belak-belak.
Jadi itulah dia, kalau kita dah habis buat batik kena jugalah matikannya cikgu. Jadi macam ni dia dah bercampur lah warna dia sebab dia belum matikan warna. Tak cantik. Ya kan, tak kemas. Okey. Cikgu, ini yang cikgu sebutkan tu. Kalau contohnya lilin kita terlalu panas, Nampak kan tebal dia sangat, akan tak menjadi nampak tebal. motif tu. Betul. Rama-rama saya dah jadi macam ulat bulu. Cikgu tak jadi. Okey cikgu. Baiklah cikgu. Tak apa, boleh usaha lagi. Ya. Cikgu pun sebutkan tadi kalau ada kesilapan boleh basuh ataupun rebus sahaja kita punya kain putih. Baiklah cikgu, boleh tak bagi sedikit rumusan untuk keseluruhan kelas kita pada hari ini cikgu? Okey, untuk kesimpulan dia, hari ini murid-murid dapat belajar menyatakan motif batik iaitu motif flora, motif fauna dan juga geometrik. Kemudian kita dah menghasilkan cantingan batik lukis di atas kain putih. Okey. Okey kan, hari ini kita belajar. Betul, seronok sangat dan saya suka belajar mengenai bagaimana untuk mencanting batik lukis. Cikgu, bagaimana dengan prestasi keseluruhan saya pada hari ini? Okey ke tak? Sangat cemerlang dan boleh kita semak kita punya carta ganjaran kita. Okey. Okey, berapa yang Fika dapat hari ini? Okey, saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cikgu. Nak tambah ke? Boleh tambah. Boleh tambah? Tambah lagi lah nak cukupkan kotak tu. Okey, cukupkan sebagai kotak. satu orang kata motivasi. Ya cikgu, kan? betul. Kalau anda di rumah pun buat dengan baik pada hari ini, mungkin ada bintang juga untuk anda daripada Cikgu Asia. Cikgu, ada ke sedikit hadiah untuk saya? Cikgu ada sebutkan tadi kan kalau saya buat cemerlang hari ini boleh dapat hadiah. Jadi boleh ke? Fika sangat cemerlang hari ini. Jadi cikgu telah sediakan 4 sampul. Okey. Fika boleh pilih warna favorite daripada 4 sampul ni. Saya nak warna merah sebab sesuai dengan baju saya. Okey, boleh buka surprise ya. Okey, saya dapat buku nota. Wah. Cikgu siapkan buku nota untuk Fika. Terima kasih, Tahniah cikgu. cikgu ucapkan kerana Bolehlah. telah sama-sama mencantik dengan cikgu hari ini. Terima kasih cikgu kerana berkongsi ilmu. Cikgu, bagi mereka yang mahu belajar lebih lanjut bagaimana nak mencanting batik lukis ni, di manakah mereka boleh melayari cikgu? Okey, murid-murid boleh dapatkan maklumat di Planta de 5 KPM. Baiklah cikgu, seperti yang tertera di skrin anda. Okey Cikgu Asia, terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi ilmu hari ini dan mengajar kami bagaimana untuk mengasah kemahiran membuat seni batik, dan juga tak lupa kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Zubaida. Terima kasih kepada anda yang setia menonton kami. Jangan lupa slot yang akan datang sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.